Ini analogi yang Syekh Ibn Athaq mendatangkan dia untuk memahamkan kita dalam bab mengenal ataupun memahami persoalan ketuhanan, mengenal Allah Ta'ala ni. Kenapa kita ni terdendeng ataupun tak dapat makrifat yang kukuh terhadap Allah? Ni Syekh Ibn Athaq nak beritahu. Sebab kita ni, kalau nak berobat penyakit, kita kena tahu penyakit tu dulu. Kita sebab itu tidak usaha kita untuk merawat satu penyakit tidak mendatangkan hasil yang baik kalau kita sendiri tak tahu penyakit tu apa benda. Gatal, tak tahu gatal ni gatal benda, kurak ke ataupun kena gatal kena daun-daun hok jadi gatal ke ataupun kena getah ke apa, tak tahu. Jadi kita nak tahu obat benda. Oleh kerana kita tak tahu gatal penyakit sebenarnya tu, kita tak benda-benda, tak kaki tiga lah, tak inilah, macam-macam lah. Jadi dia tidak akan menyembuh mendatangkan kesembuhan yang baik sebab kita tak tahu penyakit. Maka demikian juga dalam masalah makrifat ni, kenapa kita ni tidak mencapai dan memperoleh makrifat yang kukuh terhadap Allah, kita kena tahu punca dia. Barulah kita tahu nak berobatnya macam mana. Baik, kata pujangga dalam gubahan syairnya. Ini penyair-penyair Arab, dia kata. Dengan cahaya dapat menjadi terang semua yang engkau lihat dari bentuk gambar lukisan. Jadi gambar lukisan yang ada ni, dengan ada cahaya, nampak terang. Dan dengan nur itu juga adanya benda-benda alam ini tidak dapat diragukan. Sebagaimana kita tengok gambar tu, gambar nampak terang gambar sebab cukup cahaya. Maka kita dapat menerima, dapat tengoklah gambar tu. Yakinlah ada gambar tu, tahulah siapa dia duduk gambar tu. Maka demikian juga dalam bab ketuhanan ini, dengan nur ilahi ni, nur makrifat yang dikurniakan Allah Ta'ala ni, menjadikan kita dapat melihat dengan erti melihat dengan mata hati kita tentang kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita memerlukan nur itu. Nur petunjuk hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ia menjadi samar kerana sangat terangnya. Tapi kalau gambar cahaya tu terang doa lalu, ini tamsilan kepada alam fizik lah. Kalau cahaya terang doa lalu, maka jadi tak nampak ataupun jadi kelabu sama-sama. Maka apabila engkau melihat, tetapi ia menjadi samar kerana sangat terangnya oleh panca indera, tetapi dapat dicapai oleh orang yang tajam mata hatinya. Orang yang dikurniakan Allah pandangan mata hati yang tajam, maka dapatlah mereka mengesan, dapat memahami persoalan-persoalan perkara seperti ini. Maksudnya, kalau mata kita ni dengan cahaya terang doa lalu jadi pina, jadi sama-sama tak apa nampak, tapi bagi orang yang dikurniakan matanya kuat, dia boleh nampak. Itu bergantung kepada keadaan pandangan dia itu sendiri. Itu kalau kita tengok dalam aspek tamsilan benda zahir ni, adat kita kok kalau cahaya terang tu tak nampak, jadi sama-sama kelabu. Tapi orang yang mungkin diberikan kekuatan mata dia, pandangan dia kukuh, molek, dia boleh nampak dengan baik. Sama juga dalam masalah makrifat, bahawa dalil-dalil, kalau kita tengok dari sudut-sudut dalil lah, kalau tengok dari segi tasawuf, tajalli, penzahiran, penampakan, Allah Ta'ala menzahirkan rahsia-rahsia dan sifat-sifat ketuhanan dia tu. Yang mana semua itu ternyata pada makhluk ciptaannya, pada diri kita sendiri dan makhluk-makhluk yang lain. Semua itu menjadi cerminan yang memperlihatkan rahsia-rahsia dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang benda tu sangat jelas dan nyata, terang. Tapi kerana terang dak lalu kadang jadi tak nampak. Jadi tak nampak tu puncanya, baliknya, tempat baliknya kat mana? Tadilah kelemahan pada diri kita. Kelemahan pada diri kita. Jauh sangat tak nampak. Dekat sangat tak nampak. Terang sangat tak nampak. Kelabu tak lalu pun tak nampak. Kelemahan atas diri kita. Jadi kelemahannya pada diri kita. Dalam bab makrifat, Allah Ta'ala sangat jelas penzahiran dia tu. Dalil dia,
kenyataannya, penzahirannya yang tercermin pada makhluk ni sangat terang, jelas dan nyata. Tapi jadi tak nampak juga kerana kelemahan kita ni. Kerana kelemahan hati kita, kejahilan kita, kerana kelalaian kita dan sebagainya. Jadi kelemahannya balik sini. Bukan masalah ada benda hak dendeng tutup sehingga tak nampak. Sehingga kita terdendeng daripada melihat rahsia-rahsia keagungan Allah. Bukan ada benda lain. Tak tahu. Sebenarnya kelemahan pada aspek kita. Jadi dalam bab ini, laluan untuk mencapai makrifat tu kena perbaiki diri. Kena tahu kat mana kelemahan diri kita sehingga kita terdendeng daripada melihat rahsia-rahsia ketuhanan Allah Ta'ala ni, kena perbaiki situ. Maka kembalinya tempat yang kena perbaiki tu sehingga dengannya kita tak boleh makrifat tu diri kita sendiri. Kejahilan kita tadilah. Sifat-sifat buruk mazmumah yang ada pada kita yang menjadi, yang menutup pandangan kita tu, yang menjadikan pandangan kita tu menjadi keliru, pengaruh nafsu, keta'asupan dan sebagainya, fanatik, kejahilan, macam-macam lah yang menjadikan pandangan kita jadi keliru. Mata hati manusia ni dia murni pandangan dia. Dia murni pandangan, tapi bila dicampur dengan banyak perkara, pengaruh-pengaruh nafsunya, sifat-sifat buruk, jadi pandangan kata orang ada biasang. Yang biasang ni dia tidak luruh pandangan dia tu. Dia nampak macam tak nampak dengan baik lah bahasa mudahnya. Jadi tempat tu lah tempat yang kita kena baiki. Cermin kalau dia licin molek itu dia nampak molek. Tapi kalau dia kelak kata orang, ataupun dia kedudukan tak betul, tinggi rendah dan sebagainya, pandangan jadi gambar nampak tu bermacam-macam. Sama juga mata hati manusia. Jadi tepat masalahnya pada diri kita ni. Kalau cermin kat cermin tu sendiri, cermin hati kita tu, itu tepat masalah dia. Sehingga jadi tak nampak situ. Ada debu dak cermin kita tu, mata hati kita tu. Bukan masalah ada benda yang tutup dendeng tengah kita, ada benda yang tak ada. Atas cermin mata hati kita. Banyak debu kedok, kedudukan betul kedok, kemudian dia sama rata kedok dan sebagainya. Itu tempat yang kita kena baiki.